Okey, 10 o'clock sudah. Okey, baiklah kawan-kawan, baiklah saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, bersama kami kakiproperty.com di ruangan Sembang Property bersama Kaki Property. Alright, so ini kali pertama kita buat video live di kakiproperty.com official fanpage. So alhamdulillah hari ini kita ada tetamu jemputan yang tidak asing lagi, merupakan sahabat saya. Dah hampir beberapa tahun kita berkenalan, iaitu Mr. T. Ken Y. Saya gelarkan dia financial coach. Kalau saya jumpa dia, saya akan panggil dia Sifu. Alright, so memang tidak asing lagi dalam bab perbankan, dalam bab refinancing dan juga hartanah. So dia juga dah jadi speaker dalam property ni hampir dah 10 tahun. Cuba bayangkan. Alright. So tanpa membuang masa lagi, saya nak kemukakan soalan yang pertama kepada Mr. T. Okey, ini soalan yang paling klise sekali. Mungkin semua orang akan tanya. Semua sahabat saya pun tanya saya. Mungkin sahabat Mr. T pun tanya juga. Okay. Bagaimana pasaran hartanah sekarang? Sebelum wabak COVID-19 dan selepas wabak COVID-19. Belum selepas lagi sebab kita masih lagi berada pada tahap menangani wabak COVID-19. So apa yang you nampak dalam sebelum kita PKP dan semasa kita sedang PKP ni? Okey, baik. Okey, selamat malam semua. Okey, saya Mr. T ya. Okey, soalan ini adalah bagaimana pasaran hartanah sekarang lah semasa ini wabak COVID-19 ini ya. Okey. Boleh kata dalam minggu ini saya dapat lebih kurang 10 orang. 10 orang dia message saya kata dia sudah bayar booking sebelum pada Februari sebelum MCO lah. Dia bayar booking 500 ataupun RM1,000. Sekarang masalah wabak COVID-19 ini berlaku. Okey, dia tanya, adakah sekarang dia nak cancel deal ini ataupun teruskan dengan beli rumah ini? So apa yang saya tahu ialah sekarang ramai orang takut nak beli rumah. Tapi untuk beli rumah untuk on stay, untuk beli rumah untuk tinggal sendiri should be no problem. Okay. Tapi beli rumah untuk investment, especially ialah beli projek, saya rasanya mereka akan tarik handbrake lah, panggil tarik handbrake lah. So mereka akan consider mereka nak teruskan ataupun nak cancel deal itu. So lebih 10 orang kawan Facebook ada WhatsApp saya lah pada hari Isnin dan minggu ini juga saya dapat banyak juga soalan yang sama. So saya boleh nampak orang yang sebelum ni mereka bayar booking, sampai hari ini mereka masih lagi ada question mark. Mereka nak beli ke ataupun nak teruskan. Tapi saya tak boleh kata nak cancel ataupun nak teruskan. Saya cuma boleh katalah nilaikan sendiri punya profil lah. Kalau rasanya sendiri punya profil ataupun sendiri punya pendapatan mampu untuk beli rumah ni, sila teruskan. Ini satu tamparan yang hebat buat ejen-ejen hartanah yang close projek sebelum PKP lagi. Betul. Saya rasa begitu kan. So ada apa poin-poin yang penting yang perlu viewers tahu tentang pasaran sebelum. Kalau kita tengok pasaran pada tahun 2019, akhir 2019, awal 2020. So bagaimana kita nampak trend pasaran hartanah pada PKP sekarang? Masa PKP. Sebenarnya last year sampai this year masih lagi tidak ada apa-apa perubahan dari segi harga rumah lah. Tapi kadang saya percaya pada 6 bulan yang akan datang ataupun next year mungkin rumah harga akan jatuh. Alright, okay. Berapa percentage tu aja? Sebab saya ada terbaca satu artikel yang ada orang cakap sampai 70% jatuh. Itu yang menjadi satu tanda tanya. Okey. 70% lah bagi saya tak logik. Okey, contoh kenapa tak logik? Kalau saya hari ini saya beli satu rumah dengan 1 juta harga, okey.
Lepas tu kau kata harga jatuh 70%, maksudnya saya kena jual rumah itu dengan harga 300,000, betul tak? Betul, Okay. betul. Okay. Hari ini saya beli satu rumah 1 juta. Okey. Saya nak jual dengan harga 300, tapi saya punya hutang dengan bank masih ada lagi 800,000. Macam mana nak jual dengan harga 300? Inilah soalan. Logik ke tak logik? Kau kata dalam 10% ataupun 20% yes, mungkin akan jadi. Tapi 70% memang kata tak logik lah. Sebab hutang saya di bank masih ada lagi 800,000. Tak mungkin saya nak jual 300,000. Kalau saya jual juga, siapa nak top up lagi, extra lagi 500,000 tu? Mungkin ni adalah dalam pasaran lelong lah. Mungkin saya ada nampak satu listing lelong dekat Rawang sana. Tapi tak sampailah 70%. Sampailah. So cuma 50% je. Mungkin pasaran lelong betul. Yes, betul. Okey, jadi apabila kita dalam fasa PKP, kita sedang menangani wabak COVID-19. So bab perancangan kewangan pula, bagaimana seorang rakyat Malaysia ni harus merancang, harus menggunakan strategi apakah untuk bergerak ke hadapan dalam profil kewangan masing-masing. Baik. Okey. So Bank Negara Malaysia bulan 3 ada announce untuk ambil moratorium untuk 6 bulan. Okey, ini saya memang recommend lah untuk ambil package ini, sebab dalam selama 6 bulan ini tak perlu bayar kereta, tak perlu bayar rumah dan juga personal loan. So sebenarnya dalam package ini, moratorium ini 6 bulan boleh jimat banyak. Bukan jimat lah, sebenarnya awak boleh simpan wang itu. Contoh, kalau biasanya kalau satu family ada kereta, ada rumah, ada personal loan. Contoh 1,000. Setiap bulan mereka kena tanggung 3,000. Kali ini ada 6 bulan untuk moratorium ini. 6 bulan maksudnya dia ada 6 bulan. Times 3,000 dia ada lagi 18,000 boleh simpan. Dalam waktu ini saya rasanya cash itu penting. Cash penting ya. Yes, sekarang cash itu sangat penting. Cash is king. Cash is king, alright. Yeah. Menarik tu. Alright, so ada orang cakap orang untuk mengumpul lagi banyak cash. Satu strategi yang ada orang gunakan is refinancing ataupun pembiayaan semula rumah. Siapa-siapa yang ada hartanah patut memikirkan atau patut menilai balik sama ada dia perlu membiayai semula hartanah mereka ataupun menggunakan strategi lain yang kalau siapa-siapa yang ada hartanah. So bagaimana pendapat Mr. T? Okey. Bagi sesiapa yang ada hartanah, hartanah mereka boleh gunakan cara refinance. Refinance. Cara refinance ini tapi ada condition. Rumah yang terlalu baru beli tahun lepas ataupun 2 tahun yang lepas tak sesuai untuk refinance sebab market value masih lagi rendah. So bagi siapa yang ada rumah yang memang sudah beli 5 tahun ke atas, dia boleh gunakan cara ini buat refinance. Buat cara refinance ini tujuan adalah untuk dua. Satu, tujuan adalah kurangkan interest. Kurangkan kadar interest lah. Kedua ialah dapatkan cash out. So cash out itu yang dapat itu dia boleh simpan ke budget jadi emergency ataupun dia nak investment lagi untuk stock market ataupun hartanah lain pun boleh juga. Okey. So maksud di sini salah satu strategi yang rakyat Malaysia boleh gunakan sesiapa yang mempunyai hartanah adalah refinancing untuk dapatkan cash out. Jadi cash out tu kita simpan untuk future investment ataupun kita simpan untuk kegunaan kecemasan. Betul. Alright, okay. So sekarang ni itu kita nampak daripada segi kebaikan refinance sekarang lah. Mungkin nak menolong kewangan keluarga untuk mengatasi kekurangan simpanan masa dulu. Apakah kalau Mr. T tengok ada tak keburukan, di samping keburukan ada tak keburukan yang mana refinance tu akan boleh menjejaskan seseorang punya kewangan? Okey, baik. Okey, first thing saya terangkan dululah kebaikan refinance. Tujuan refinance tadi kata adalah turunkan interest yang awak kena bayar. Kedua ialah dapatkan cash out. Ini adalah kebaikan.
Okey. Cash up itu boleh guna untuk settlekan hutang-hutang yang interest yang tinggi. Contoh kredit card ataupun personal loan. Ini adalah kebaikan lah. Keburukan dia adalah sekarang, situasi sekarang pinjaman loan agak susah nak lulus. Okey ya. Sebelum wabak COVID-19 ini, pinjaman refinance biasanya adalah 90% margin. 90% margin. Sekarang bank semakin ketat, bank officer baru beritahu sekarang refinance cuma dapat 80 ataupun 85 saja. Okey. Untuk semua golongan pinjam. Mostly refinance rumah 85% saja. No longer 90%. Okey. So keburukan untuk refinance je lah, bila refinance cash up, kalau anda tahu gunakan wang itu, anda tahu uruskan wang itu, nak simpan mana, nak invest mana ataupun nak settlekan hutang, yes, ini adalah kebaikan dia. Tapi keburukan dia adalah bila tak dapat cash up, contoh buat refinance dapat cash up 100k, 100,000, tapi awak tak tahu di mana nak guna. Awak cuma pergi beli kereta ke, pergi mana-mana makan ke, pergi beli travel ke, contoh macam-macam lah. So Tak menguruskan kewangan yang betul lah. Refinance adalah satu pisau yang tajam. Okey ya, pisau Okey. dia boleh bantu orang, boleh tolong orang ataupun boleh bunuh orang. Okey. Terpulang kepada awak punya tujuan macam mana awak nak gunakan wang itu. So keburukan adalah cash itu macam mana awak nak gunakan. Lagi satu ya, keburukan refinance ialah awak punya tempoh tahunan tarik balik kepada 35 tahun. Alright. So makin lama, kalau umur you sekarang ni dah lebih kurang 35 tahun, sampai umur 70 tahun lah baru settle dia punya loan. Semakin tarik panjang lah macam tu lah. Okey, tarik panjang terus. Sebab kita nak cash out. Bila cash out kita mestilah kita gunakan betul. Tarik panjang sikit kan. Tapi ada juga keburukan yang saya tengok bila interest rate pada ketika dulu yang di mana diorang dapat 5.5%. So itu adalah saya nampak itu satu kebaikan lah. You kena refinance untuk tukarkan dia punya interest rate. So kita bercakap pasal interest rate ya. Sekarang ni macam mana? OPR dah turun sampai 2% yang paling rendah. Sama seperti tahun 2009, iaitu Februari 2009, 2.0%. Apa pandangan Mr. T? Okay, so baru saja Bank Negara Malaysia baru announce OPR kita turun lagi 0.5 lah sampai ke 2% OPR. Ini adalah rekod yang terendah sejak tahun 2009. Okey ya. So, okey, saya buat satu kiraan. Okey, maksudnya sekarang interest sekarang lah, saya kata kadar sekarang ialah 4%. Pinjaman perumahan 4%. Kadar baru maksudnya interest rate akan adjust balik ialah pada 13 hari bulan. Okey ya. Untuk Maybank sudah start adjust. Oh, Maybank sudah start adjust. 8 hari bulan Mei hari itu sudah start adjust. Semalam lah. Ya. Semalam, yes. Semalam. Maybank sudah start adjust, dia akan turunkan 0.5. Okey. Untuk Hong Leong Bank, Public Bank akan start pada 12 Mei lah, 12 hari bulan Mei. Sama juga akan turun 0.5%. Untuk Citibank dia akan start pada 13 hari bulan Mei nanti. Okey. So saya buat kiraan selepas turun 0.5%, kalau satu orang dia buat pinjaman 500,000 sebelum maksudnya pada bulan Mac nanti. Okey. Bulan Mac dia buat 500,000 untuk pinjaman 4% lah. Okey. Installment adalah 2,300. Alright, okey. Kalau kata OPR dia turun 0.5, dia dapat rate 3.5 nanti. Okey. Sama juga buat 500,000. Okey, amount yang sama. 3.5% interest. Installment adalah 2,100. Maksudnya ada saving sebanyak 200 installment. 2,300 jatuh pada 2,100. Walaupun kita nampak macam tak banyak lah, 200 saja. Okey, tapi kalau ikut total interest yang kena bayar ialah 4% dengan 3.5%. Beza adalah kalau buat 500,000, 4%, total interest kena bayar adalah 447,000. Betul, okey.
447,000. jumlah interest lah kena bayar. Okay. Kalau kata dapat interest 3.5%, buat pinjaman 15,000, total interest kena bayar adalah 382,000. Wow. Di sini boleh jimat 60,000 lah. 60,000 beza tu. Hanya 0.5% saja. Yes. Alright, okay. Tapi ikut jangkaan Bank Negara Malaysia, OPR akan turun lagi. Akan turun lagi. Akan turun lagi. Paling cepat pun bulan Julai lah. Bulan Julai. So dia akan revise balik apa tu OPR. Yes, OPR turun lagi sekali 0.25 sampai 1.75. Nampaknya makin lagi apa tu Bank Negara untuk boost lagi ekonomi Malaysia. Turun lagi OPR. Kalau Julai tu happen lagi turun lagi, itu apa tu dalam sejarah lah I rasa. Yes, betul. Apa tu OPR punya rate yang paling rendah. Sekarang je lah dalam sejarah paling rendah sejak tahun 2009. 2009. Yes, Kalau betul. Julai Kalau berlaku turun lagi sekali, itu adalah rekod dalam sejarah Malaysia. Akan lagi 1.75%. Okay. So ni akan apa tu tempiasnya juga kepada seluruh peminjam hartanah, pinjaman pembiayaan hartanah, ya, semua dan mendapatkan apa tu dia punya apa tu kebaikan daripada penurunan OPR ni untuk bagi kita sebagai rakyat Malaysia. So bila rakyat Malaysia kita ada penurunan, kita bayar installment sedikit, so kita ada duit lebih, so government duit lebih itulah kita berbelanja, disuruh kita berbelanja sebenarnya. Kita pergi goreng pisang, beli goreng pisang, kita pergi apa tu shopping, kita kena membeli kan. So that apa tu kita punya ekonomi berjalan seperti biasa balik. Itulah tujuannya. Tapi kalau kita lihat pada side lain pula, site yang menyimpan, siapa yang simpan fixed deposit. Yeah. So simpanan. So dia punya apa tu kadar faedah yang dia akan dapat akan mengurang. Itu dia ada pro and cons lah. So kita tak dia. Alright, so kita ada beberapa soalan ni. Apa tu banyak soalan yang masuk ni Mr. T. So kita boleh apa cuba jawab apa satu persatu. Alright. Okay. So kita mulakan dengan Farah Farhan. Okay, tahun 2020 elok tak untuk jual rumah atau better postpone dulu? Ini nak jual rumah. Ini bukannya nak rumah, nak jual rumah. Sebenarnya bukan tahun ni ajalah. Sebenarnya sejak tahun 2018 lah. Okay, kita tengok kita nak jual rumah, kita nak jual dengan harga market value. Contoh rumah awak market value dengan 300,000, awak nak jual dengan harga yang sama agak susah sebenarnya. Betul tak? Betul, okey. Tahun 2000 nampak trend tu. Yes. Nak jual dengan harga yang sama susah. Awak kena jual below market value 10% ataupun 20% baru ada buyer nak tanya. Okay. So kalau kata sekarang tahun 2020 sama juga. Kalau jual rumah awak kena jual dengan below market value. Maybe 20% ataupun 30%. Baru ada buyer yang interested untuk beli. Sekarang ni pun buyer pun demand. So dia letak dia punya price dulu. So whether it's up to the seller, dia nak ambil ataupun tidak. Yeah. Kau kata sekarang mampulah, jangan jual rumah lah. Kalau betul-betul tak boleh buat apa-apa, refinance rumah awak. Sebab refinance 80% ataupun 85% tak berada market value, better than awak jual dengan harga below market value 30%. Betul tak? Tapi itu pun bergantung pada portfolio masing-masing lah. Mungkin sekarang ni kena retrench, mungkin sekarang ni perlukan cash. So kita tengok based to case basis lah. So siapa-siapa yang ada masalah, ada problem pasal kewangan, so jangan lupa jumpa Mr. T. Mungkin dia ada fan page dia. So boleh terus pergi Mr. T. So insyaAllah Mr. T boleh membantu. Okay, soalan yang kedua, adakah akan berlaku subprime crisis di Malaysia? Macam di US lah sebenarnya. Macam bubble lah, property bubble. Okay, sebenarnya untuk property bubble tak benar. Bukan tak benar lah. Kita jarang dengar ada property bubble dekat Malaysia. Sebenarnya kenapa tak ada bubble? Sebab sebenarnya di harga property dekat Malaysia boleh kata tak seperti macam
luar negara tinggi macam Hong Kong, macam area area Taiwan ke Bangkok ke, mereka harga rumah yang agak mahal. Sebenarnya kalau berbanding dengan Malaysia punya harga rumah masih berkata masih dalam mampu mampu beli lagi lah. Mampu okey. Beli lagi lah. So krisis apa ini saya rasa dia punya chances agak kurang lah. Mungkin masa ni sekarang ni pun bank negara masih lagi mengawal ketat silia untuk loan application, permohonan loan. So walaupun nampak interest rate turun, kita nampak ada kemudahan daripada segi pinjaman, tetapi untuk memohon dan meluluskan loan tu bukan senang kan. Betul. Kata Mr. P tadi daripada 90% mungkin bank sekarang boleh bagi to 85%. Dan dia akan tengok beberapa sektor, kalau tak silap saya, betul, beberapa sektor yang dia langsung tak nak tengok pun. tak tengok. Boleh jelaskan Mr. T apa sektor-sektor tu yang sekarang bank dia sudah bagikan kepada dua segmen lah. Satu panggil segmen merah, red segment, satu panggil segmen hijau. Okay. So untuk segmen merah adalah berniaga macam hotel, okay, cruise, airline, oil and gas dan F&B, restoran pun terjelas. Padahal restoran dia ada dengan food pandanya, dengan grab foodnya. Bank kita kan ini adalah panggil red statement. Right, okay. Zon yang merah, zon yang bahaya. Zon yang bahaya. Tapi zon hijau adalah zon kerja dengan GLC, government company, kerja dengan multinational company, ataupun public company, yes okay, it's green treatment, plus kerja dengan farmasi, packaging, lepas tu communications, semua tu adalah green statement, adalah green selamat. Yes, sebenarnya akan adjust mereka punya polisi ini setiap bulan. Okay. Bukan kata benda ini sudah set polisi ini akan sampai selama-lama, bukan. Dia akan setiap bulan akan review mereka punya polisi ekonomi Malaysia, ekonomi Malaysia. Contoh, so sekarang kita punya harga minyak turun lah. So ini mungkin akan efek polisi bank dia kategorikan oil and gas sector adalah zon merah. Okay. Zon merah. Okay, untuk bulan ini bulan 6. Contoh bulan 5 dan bulan 6. Bila nanti harga minyak naik balik. Contoh naik balik RM40 ataupun RM50 per barrel. Tadi kan bank akan tukar balik polisi. Kan oil and gas management kepada zon hijau. Alright, betul. Yeah. Ada satu ketika tu dia nampak je oil and gas senang je nak approve. Betul. Berapa banyak pun dia okey. Ekonomi lah. Betul, depends on ekonomi lah kan. Ramai orang dia rasa risau. Bila saya ada share statement pada beberapa hari yang lepas, orang rasa risau. Oil and gas, sebab saya ada ramai customer dia kerja oil and gas. Sebab gas letak dalam zon merah. Tapi apa yang saya nak beritahu ialah benda ini bukan selama-lama. Mungkin untuk bulan ini, bulan 6 saja, 2 bulan saja. Sampai bulan 8, 9 kau kata itu harga minyak naik balik, oil and gas punya industri, oil and gas punya niaga ini akan kepada zon hijau. Jangan risaulah. So dia bergantung pada sekitaran ekonomi kan. So bila ekonomi okey, so jangan takut. So sektor pun akan jadi sektor yang hijau lah. Tapi sekarang pinjaman untuk kelulusan untuk pinjaman semakin ketat. Semakin ketat. Saya kata je lah, kata macam tu. Okey, dulu contoh awak punya bagi siapa lah yang gaji lah. Contoh gaji ada bonus lah. Bank akan kirakan bonus anda sebagai income sekali. Alright, betul, itu selalu praktikal yang kita buat. Adapun awak ada rumah bagi sewa. Awak ada rumah yang bagi sewa RM1,000 ataupun RM2,000. Okey. Bonus dan panggil rental income, bank akan nilaikan ini sebagai awak punya pendapatan. Betul. Ini dah dulu. Yes, tapi sekarang no more bonus, no more rental. Wow, that's satu berita yang mengejutkan. Kalau no more rental pun
agak susah sikit. Yes, dia Even though rental tu mendatangkan income kepada peminjam. yes, betul. I Okay. pinjam 1,000 and then I dapat return balik rental 2,000. So Yes. cash flow is about 1,000. Adakah itu dikira sebagai juga Janji is bonus dengan rental mereka tak tengok. Mereka sudah tak consider is adakah ni apa kata sepakat semua bank ataupun hanya certain bank? soalan yang bagus. Okey ya. Dalam Malaysia ada lebih kurang 16 buah bank lah. Okey. Apa yang saya tahu ialah sekarang sudah ada beberapa 4 sampai 5 bank sudah start polisi ini, tak tengok rental income, tak tengok bonus. Okey. Ada 5 bank lah. Ada lagi belas bank ini tak tahulah adakah mereka akan ikut ke tidak. Okay. So bagaimana pula dengan overtime, OT? Tak ada. No more OT, no more. Cuma basic dan allowance saja. Basic dan allowance saja. So satu No more OT. saya dengar ni pun satu polisi yang sangat ketat untuk sekarang untuk lepaskan untuk meluluskan pinjaman sekarang ni. Yes. So satu benda yang mengejutkan lah bagi saya sebab saya baru dengar pasal polisi rental income tak boleh dikira sebagai pendapatan dan juga bonus and even overtime punya Tak boleh. tu pun tak dapat. So benda ni agak mengejutkan, tapi kita sama-sama kita tengok macam mana yang kita boleh buat. So kita kembali ke soalan yang ketiga bagi saya rasa. Okay, soalan ketiga. Adakah market value rumah sekarang menurun disebabkan faktor kejatuhan ekonomi dan COVID-19? Harga rumah. Aswadi Zain. Harga rumah turun. Harga rumah, market value turun. Market value, okey. Sebenarnya market value turun terpulang kepada transaksi rumah. Okey ya. Sebenarnya sampai hari ini COVID-19 masih lagi tidak ada, belum lagi impact untuk harga rumah sekarang lah. Tapi 6 bulan kemudian ataupun tahun depan tak pasti. Mungkin akan impact harga rumah. Bila harga rumah jual dengan harga murah, ini akan trigger kan? Ada. Ini akan kacau untuk market value. Okay. So far sekarang kita tak nampak lah. So kalau kita apply loan masih lagi dia tengok market value which is 2019, 2018 punya application. Tapi market value pun kena tengok juga bank mana tu yang boleh bagi tinggi. Okay. Lain, yes. Setiap bank lain. Panel untuk value berlainan setiap bank. Okay, di sini saya bagi sikit tips lah. Okay. Alright. Tips dengar catat. Kalau nak dapatkan market value yang lebih tinggi sikit, try cari bank yang bukan bank besar. Bank besar ialah bank Harimau, bank Sotong. Ini bank besar lah. Okay. Try cari bank yang sederhana ataupun kecil. Okay. Ini saya ikut pengalaman saya, bank ini boleh bagi market value yang lebih tinggi. Alright. Yes. Alright. Okay. Thank you. Penjelasan tu Mr. T. So kita kembali kepada soalan Syahmi Hamzan. Jika kita buat refinance loan, MRTA ataupun MRTT akan terbatal? Yes. Confirm. Kalau buat refinance, MLTT akan dibatalkan. Ini adalah confirm. Awak kena beli lagi satu baru punya itu insurans. Boleh dengar Cik? Yes. Yes, pendengar. Boleh dengar, boleh. Tadi ada sikit technical masalah. Okay. Ada technical, ada lag, internet. Okay, untuk insurans MLTT akan dibatalkan selepas buat refinance. Maksudnya selepas buat refinance, anda kena beli lagi satu insurans MRTT ataupun MRTA yang baru. Kena buat MRTA baru. Okay. Yes. Kecuali seseorang tu ambil MLTA.
Yes. mortgage level term insurance kan, term ataupun term takaful. Itu akan membuatkan orang tu boleh pegang balik polisi tersebut Baik. dan pindahkan property kepada insurans tu. Alright. So soalan Sri Rahayu Ramli, bila buat refinance akan 2 account housing loan dengan cash line OD. Soalan, bila jual rumah, adakah kita perlu bayar full settlement kedua-dua account itu atau hanya perlu settlekan account loan sahaja? Okey, soalan baguslah. Okey, soalan ini lebih dalam sikit lah. Okey. So buat refinance, buat refinance sebenarnya ada banyak cara nak buat refinance. Okey. Kalau kata buat refinance dengan buat OD, akan pecah kepada 2 account. Okey, satu ialah housing loan account, satu ialah OD account. So soalannya lah, bila kita jual rumah nanti, adakah kita perlu settlekan full settlement dua account? Yes. Kalau jual rumah akan kena settlekan dua account itu. Okey, maksudnya di sini lah, contoh refinance untuk account pertama housing loan account dan OD account 100 200 hutang awak. Awak kena jual rumah itu lebih harga 200,000 ke atas. Alright. Baru cukup settlekan hutang awak. Hutang tu. Yes. Alright. So saya harap si Rahayu Ramli clear dengan soalan yang jawapan yang diberikan oleh Mr. T. Soalan daripada No Ami, rumah saya dah habis bayar. Boleh buat mortgage tak? Maksudnya remortgage. Apakah buruk dan baiknya kalau buat? Agak-agak dapat berapa persen? Oi, siap ada berapa persen? Soalan yang agak panjang lah. Soalan dia ada banyak soalan. Ada rasa 3 soalan tu. Rumah yang masih ada hutang lagi kita panggil refinance. Rumah yang habis hutang, sudah tak ada hutang, kita panggil remortgage. Ya. So soalan dia adalah bila kita buat refinance, apa keburukan dan kebaikan lah. Contoh, rumah awak hampir sudah habis bayar. Contohlah tinggal 5 tahun. Kalau awak buat refinance akan tambah lagi 35 tahun. Awak punya tempoh pencernaan akan tinggi. So terpulang kepada berapa margin yang tepat ialah tengok balik profil sendirilah. Kalau profil yang agak cantik, tak ada isu secret, tak ada isu sitos, tak ada isu komitmen, biasalah 85% boleh dapat. Boleh dapat 85%. Yes, betul. Kita buat remortgage. Saya tak berani janji lagi 90% lah sebab sekarang officer call saja kata, T, jangan lagi kata 90%, no 90%. Kita bagi input yang berjaga-jagalah. Kita jangan overpromise lah. Overpromise lah. Yes, overpromise. Soalan daripada Vijaya Kumar. Kalau nak beli rumah after MCO, after PKP, should we wait and see? Harga turun lagi? Soalan kedua, beli daripada siapa? Auction, subsale ataupun daripada projek baru? Saya akan tunggulah. Definitely saya akan tunggulah sampai next year baru saya belilah. Kita tunggu market macam mana ekonomi tu happen lah. Sekarang ni macam-macam boleh jadi. Tapi sekarang yang penting ialah kena, ada 2 kena buat. Satu ialah awak kena baiki profil awak. Kalau profil ada masalah payment tercantik, kena bagi balik. Ada hutang yang credit card ataupun personal loan kena clearkan. Pertama. Kedua, awak kena simpan cash. Cash ini sangat penting. Awak kena simpan cash. Contoh, kalau hari ini profil tercantik ataupun tak ada cash, walaupun awak nampak good deal, jual below market price 50%, awak nampak tapi awak tak boleh dapat pinjaman. Ini pun masalah juga. Ya, betul. Betul. So apa-apa pun kita kena siapkan kita punya diri dulu sebelum kita tengok apa yang happen to our economy. Kita kena sediakan ekonomi personal dulu sebelum kita tengok apa yang berlaku untuk kemudian hari. Soalan daripada Zuhaimi Zakaria. Berapakah jumlah kos untuk refinance? Contoh beza market value, refinance value dengan balance financing adalah RM150K. Berapakah cash yang saya akan dapat selepas tolak kos-kos tersebut? Ini dah terus kena jawab soalan matematik ni Mr. T.
Okay. Mungkin nanti boleh bagi anggaran lah. So berapa cost kita boleh bagi anggaran lah, and berapa cash out yang dia akan dapat. So untuk refinance, kita kena ingat lah, refinance ini bukan free ya, refinance ada cost. Refinance cost termasuk ada loan agreement fees, lepas tu ada valuation fees dan insurance. Okay, biasanya 3 kos ini kita campur sekali lebih kurang 5% lah daripada jumlah pinjaman. Contoh, jumlah pinjaman adalah 300,000, 5% adalah 15,000. Maksudnya agaran ialah 15,000 ialah kos untuk legal, valuation dan insurance. 3 kos ini biasanya adalah 5%. 5% Yes. cost. So bila kita tolak dengan apa yang kita dapat dengan cost, so kita akan dapat berapa cash out yang kita akan dapat. Alright, so soalan daripada Muhammad Luqman Mahmud. Okay, kalau untuk cash out, better refinance ataupun top up loan ataupun buat overdraft OG? Okay. Untuk top up dengan refinance dia macam adik-beradik. Adik-beradik ya. Okay ya. Refinance adalah bank A kepada bank B. Okay? Bank A kepada bank B, yes. Yeah. Top up adalah bank A ke bank A. Bank A kepada bank A. Alright, bank yang sama. Bank A, bank A lah. Okay. Kalau kata anda hari ini nak ambil cash lebih kurang dalam 30 ataupun 50,000, tak banyak lah. Sikit ajalah 3 sampai 50,000, boleh pilih untuk top up loan. Okay? Okay, top up loan. Kalau nak ambil cash up 80,000, 100k itu awak boleh pilih refinance. Kenapa? Untuk top up loan di polisi Malaysia ialah top up loan cuma boleh dapat 10 tahun tenure. Maksudnya hari ini awak ambil 50,000 cash up, okay, 50,000 cash up, 10 year tenure, installment adalah 500 lebih satu bulan. Agak berat. Okay? Agak berat. Kau kata awak nak ambil top up loan 100k 10 years installment 1,000 lebih satu bulan. Macam personal loan kena bayar? Yeah. So jadikan komitmen lebih tinggi. So saya nasihat sini, kalau kata nak ambil cash yang banyak lebih 80,000 ataupun 100k, better buat refinance sebab boleh tarik sampai tempoh 35 tahun. Untuk ambil cash yang sikit 30,000, 50,000, ambil top up loan better. Ya. Yes. Mungkin dia punya proses lagi cepat. Yes. Tak perlukan apa tu documentation yang lebih banyak berbanding refinance. Yes. Okey, soalan Halim Majid, jika syarat pinjaman makin ketat, apakah produk yang mungkin akan diberikan oleh bank untuk terus kekal kompetitif? Maksudnya pinjaman housing loan dia ketat, maksudnya tak ramai yang akan buat, dalam erti kata lain tak ramai yang akan buat housing loan, tapi produk apa yang bank mungkin pasarkan untuk terus kekal kompetitif? Oh, ini soalan kena pergi kat pegawai bank ni. Okey, tengok. Okey. Saya ada tengok Facebook. Saya ada Facebook since February, March. Saya nampak bank punya di Facebook lah ada banyak bank iklan. Saya nampak satu benda ialah bank sekarang sudah start promote personal loan. Okay. Personal loan, start promote, tak kira lah foreign bank ke local bank ke, start promote untuk personal loan. Okay, sebenarnya untuk housing loan ataupun loan yang lain tak berapa untung untuk mereka sebenarnya. Alright. Produk yang paling untung adalah credit card dan personal loan untuk bank. So sekarang promote untuk personal loan 30,000, 50,000, 100k itu bagi. So jangan pula viewers kat sini terjebak pula kalau tak perlukan personal loan yang pergi ambil personal loan pula. Saya nampak Facebook iklan daripada bank, foreign bank sudah start. Dulu tak ada. Dulu memang tak ada produk ini. Foreign bank yang nama foreign bank lah, bank Singapura lah. Di sini saya tak mahu bank apa nama lah. So foreign bank Singapura, dulu dia tak berapa famous nak buat personal loan. Sekarang sudah start iklan personal loan. Wow. Alright. So kita tengok soalan daripada Nadia Alina. Bagaimana pula dengan pendapatan mengikut komisen jualan? Adakah polisi berubah? Komisen ini masalah. Okay. Alright. Tak kira lah kerja insurans ke, unit trust ke ataupun agent. Yang kita lah agent lah. Okay. Yeah. Dulu bank kira adalah 80%. Betul. Ya. Contoh kita satu bulan 10,000 komisen, 80% ialah 8,000 lah bank kira komisen kita. Betul tak?
Betul? 80%. Sekarang bank kira 60% saja. Oi, lagi sikit. 20% cut. Ini adalah commercial earner. Commission earner, 20% cut. Tak kira Daripada you punya income. 30% daripada upon 80% yang before this pada tahun 2000 yang sebelum ni kan. 20% cut. Ini adalah bagi commercial earner. Kalau bagi siapa yang buat niaga lagi teruk. Okay? Nah, buat niaga dulu bank semua tengok income tax. Betul tak? Betul? Berapa dia declare? Tahun income tax 2017, 18, 19 tengok income tax awak berapa keuntungan awak punya profit awak punya niaga. Sekarang bank kata no more income tax. Nak tengok latest 6 bulan bank statement. Oh, okay. Kalau awak, sebab kita sekarang masalah ialah wabak COVID ini, 19 ini ya. Kita jadikan orang yang buat niaga dia punya transaksi dalam sebulan pun tercatur. So sekarang bank no longer tengok income tax. Dia akan tengok awak punya bank statement. Betul. Kalau bank statement keluar masuk kredit tak banyak, bank tak bagi pinjaman. Bank tak akan bagi pinjaman. Tak berani nak punya pinjaman kan. Takut apa-apa sebab nanti jadi non-performing loan. So jadi satu burden pada bank juga untuk nak kutip balik apa duit yang dipinjamkan. Alright, so soalan daripada Zira Azira, sebab syarat pinjaman makin ketat, tak kiralah rental income ataupun overtime, adakah polisi untuk pembelian rumah ketiga masih kekal 70%? Masih kekal, tak ada apa-apa problem. Beli rumah ke-7, 70% confirm. Okay, beli rumah ketiga 70% net confirm. Maksudnya di sini net ialah tidak boleh masuk valuation fees dan tak boleh ya. Kena bayar sendiri. Net 70% confirm. Untuk rumah kediaman. Itu untuk rumah kediaman ya. Kalau rumah komersial lainlah 80%, 85% lah. Lepas tu soalan daripada Didi Andromeda, rugi tak kalau MRTA, MRTT terbatal selepas refinance? Sebenarnya kalau kata MRTT ini sudah kata terbatas sebab refinance, awak boleh claim balik premium yang awak sudah bayar. Contoh, sebelum ni sudah bayar, awak sudah cover 20 tahun premium untuk MRTT, sampai tahun kelima awak sudah refinance rumah awak dan polisi ini sudah cancel. Okay? Sebenarnya awak boleh dapat balik awak punya itu polisi. Lag lagi ya sikit ya. Lag. Okay. Internet malam ramai orang guna rasanya. Mungkin ramai orang buat live lah. Tarik. Alright, so okay Mr. T? Yep. Okay, continue. Tadi sudah jawab soalan dia. Boleh claim untuk premium dia. Boleh claim balik. Yes. Betul? Yes. Masih lagi sama. Yeah. Okay, daripada Syuke Junior, adakah sekarang semua bank kira ASB fund, ASB loan sebagai pendapatan? Maksudnya ASB loan. ASB loan, okay. Soalan ini agak subjektif. Okay ya. Okay, saya buat satu perbandingan lah. Okay. Setiap bank ada polisi sendiri. Okay ya, saya bagi beberapa contoh lah. Okay. Untuk bank A, dia kata ASB loan ini adalah komitmen. Okay, ini bank A lah. Bank B kata awak ASB loan ini adalah komitmen tapi awak kena tunjukkan saya dividen yang awak dapat pada setiap hujung tahun ini. Dividen itu boleh offset awak punya komitmen. Ini bank B. Bank C kata yes, ASB loan adalah komitmen tapi kalau awak ada ASB loan lebih setahun, saya boleh tambah lagi 5% DBR awak. So setiap bank ada sendiri punya polisi. Susah nak jawab soalan ini. Okay. Kalau tuan berminat untuk buat loan, cuba tanya Mr. T lepas ni personally. Mungkin terus ke dia punya Facebook, Mr. KYT. Okay, soalan daripada Ramli. Okay, berbaloi tak refinance daripada loan LPPSA, loan government ke loan bank?
Soalan popular juga ni. Okey, soalan ini ramai sebab customer saya ada ramai government servant, mereka loan dengan LPPSA. So mereka tanya saya, adakah berbaloi ke nak buat refinance daripada LPPSA kepada bank lah, commercial bank lah. So sebenarnya saya kata boleh. Okey. So ikut sekarang kadar interest, ikut rate yang terpaling baru ialah 3.4, 3.5. Okey, ini adalah paling barulah. Okey. Kalau berbanding dengan LPPSA punya itu interest adalah 4% flat rate. Okey. Kalau awak refinance kepada bank, awak boleh enjoy interest yang lebih rendah. Okey. So ini point yang pertama. Point yang kedua ialah setahu saya LPPSA dia boleh guna 2 kali. Okey. Alright. Satu kali ialah awak sudah beli rumah, awak boleh refinance rumah itu kepada commercial bank. Lepas tu awak ada lagi 1 kali kuartal untuk guna LPPSA lagi. Ramai orang guna cara ini. Dia guna LPPSA refinance 1 lagi kali untuk beli lagi rumah dengan guna LPPSA. So dia tengok juga had kelayakan dan juga yang belum lagi dia guna untuk beli rumah yang kedua tu kan. Okay. Alright, soalan yang menarik daripada Ramli pasal loan LPPSA. Loan LPPSA kita tahu kan 4%, it's fixed 4%. So sekarang ni kita tengok bank rate pun sekarang ni dah menurun. Yes. 5%. So ada salah satu peluangnya untuk kita refinance kepada loan bank. Alright, soalan daripada Zazan. Housing loan sekarang konvensional sis beli daripada dulu. Maksudnya sekarang ni beli loan konvensional. Kalau nak tukar refinance ke Islamic loan, mana lagi better? So kalau Muslim saya akan suruh dia tukar Islamic loan lah. So guna bank sama ataupun bank yang lain. Okey. Sebenarnya tak ada beza. Okey, kau kata hari ni awak dengan bank sotong lah. Kata namalah bank sotong lah. Okey. Bank sotong awak ialah hari ni adalah conventional loan lah. Awak nak refinance kepada bank kepada Islamic loan, sama juga awak kena bayar kos untuk loan agreement, legal fees. Berbanding dengan awak nak refinance kepada bank B, bank C yang lain, sama juga, kos dia sama juga. Betul. Kos dia sama juga. Kos juga yang sama. Alright, so soalan daripada Zuhaimi Zakaria, kalau rental income tidak dikira sebagai income oleh bank, macam mana nak beli multiple hartanah ni? Betul lah, katalah sekarang, tapi benda ini adalah buat setakat masa ini dalam mungkin beberapa bulan lah, ataupun sampai paling banyak pun sampai end of this year lah. So berkata sekarang pinjaman kelulusan semakin ketat lah. Saya sudah rasa pressure pun pressure ini tepat. So bank officer pun call saya kata, D, jangan try cari lebih ramai government servant. Kerjanya government servant. Sebab government servant dia punya impact tak besar dari segi gaji ataupun kerja GLC, government company. Right? Alright, soalan yang daripada Syasni Nazirin. Okey, soalan yang pertama, dia ada 2 soalan. Berbalurkah refinance kerana nak dapat rate yang kurang daripada 0.3%, sedangkan kena charge legal fees, kena charge valuation, MRTT semakin tinggi kerana faktor usia. Okey, kerana 0.3%-nya kita nak refinance. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bolehkah kita request dengan bank untuk kurangkan kadar, contohnya daripada 4.2 kepada 3.9. Okey. Okey. Biasanya kalau awak request dengan bank dia tak akan approve lah, biasalah. Honestly lah, katalah bank dia tak akan approve lah, sebab bank pun nak niaga juga. Okey. So ramai orang kata sebab 0.3, sebab sikit aja interest awak refinance, adakah berbaloi dengan bayar tekan legal fees, insurance, merchant fees. Sebenarnya terpulang kepada individual. Ramai orang refinance bukan saja nak kurangkan interest, tapi dia sebab dia nak ambil cash. Cash yang tepat itu dia nak settlekan hutang yang kecil-kecil, contoh personal loan, credit card itu. Okay, so jadikan mereka sanggup nak buat refinance dengan beberapa tujuan, bukan saja nak kurangkan interest. Ya, dia buat refinance dia ada tujuan yang tertentu lah. Kalau dia nak pelaburan pun dia tahu pelaburan tu akan mendatangkan hasil
in the future. So dia akan keluarkan refinance untuk keluarkan cash out Yes. and then dapatkan rate yang murah, dapatkan cash dengan tenure yang lebih panjang, tapi dia tahu berbaloi untuk mengembangkan kekayaan dia. Alright, soalan daripada Didi. Okay, Mr. T, kenapa ada orang buat personal loan untuk buat rumah atas tanah kosong? Saya rasa personal loan interest sangat-sangat tinggi dan tempoh bayaran pun singkat. Sakit nak bayar bulanan. Kalau nak dibandingkan dengan beli rumah subsil, lebih baik beli rumah subsil tak? Apa pendapat Mr. T? Okay, so ikut pengalaman saya ada banyak iklan, saya ada banyak experience dengan customer saya lah. Kenapa dia nak ambil personal loan nak buat rumah, betul tak? Betul? Okay, kalau dia ada pilihan, dia pun takkan buat macam tu. Sebab dia nak buat personal loan, dia tak ada, maksudnya, okay, biasanya adalah government servant. Cara buat yang sebab government nak dapatkan pinjaman personal loan lebih senang daripada dapatkan pinjaman perumahan. Okay, bagi customer itu kenapa dia nak ambil personal buat rumah, sebab dia nak dapatkan pinjaman perumahan tak lulus. Dia terpaksa untuk ambil personal loan, ambil rumah. Saya jumpa ramai customer buat macam tu sebab dia tak ada pilihan. Dia ambil personal, dia ambil housing loan tak dapat. Tak ada tempat lagi boleh dapat pinjaman, dia terpaksa ambil personal loan. Walaupun dia tahu interest rate tinggi ataupun tempoh 10 years saja. Tapi dia juga ambil. Terpaksa ambil. Terpaksa. Dia pun faham juga. Alright, adakah rumah yang tiada taraf serata boleh refinance? Samad Wokyoh. Soalan Samad Wokyoh. Adakah rumah yang tiada taraf strata, maksudnya masih lagi master title, boleh tak refinance? Okay, soalan bagus ni ya. Ini soalan ialah, okay, kena tengok, okay, rumah yang masih lagi belum ada strata ataupun belum ada lagi individual title, okay, kena tahu bank polisi adalah kira daripada rumah awak siap. Contoh, rumah awak siap pada tahun 2010 sampai hari ini tahun 2020, 10 years. Bank punya polisi ialah 10 years. Rumah siap sampai hari ini 10 years. Kalau kata rumah ini sudah lebih 10 tahun siap, masih lagi tidak ada strata ataupun individual title, kebanyakan bank tidak buat. Tidak buat jenis property ini. Ada few bank saja. Setahu saya ada 3 sampai 4 bank saja yang boleh terima rumah under master title dan lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun mesti ada strata untuk melepaskan, untuk luluskan kalau rumah awak ada, rumah awak ada strata, semua bank boleh buat. Oh, okey. Semua bank boleh buat. No issue. Okey, soalan daripada Muhammad Sufi. Saya rasa ini soalan yang terakhir yang kita dapat. Kalau kita tak hentikan soalan lagi bertujar-tujar soalan yang akan datang. Soalan yang terakhir daripada Muhammad Sufi. Non-banking loan facilities seperti AIA housing loan, boleh ke dapat 90% untuk rumah third house? No. Okey. Boleh kata untuk rumah ketiga sekarang cuma staff loan. Okey ya. Staff loan ataupun LPPSA saja boleh dapatkan pinjaman 90% untuk rumah ketiga. Untuk parti punya AIA ke semua pun 70%. Itu mutamat, mana-mana pun sama juga. Kecuali LPPSA. Kecuali LPPSA, staff loan. Yes. Alright, ini mungkin soalan yang terlast sekali kita ambil daripada Vijay. Ini merangkumi semua sekali soalan-soalan yang daripada kita punya viewers. Bank senang lulus loan, beli rumah atau refinance? Sekali lagi. Bank senang lulus loan, beli rumah ataupun refinance? Okey, maksudnya dia kata je lah, sekarang dia ada pilihan nak beli rumah ke ataupun refinance. Mana bank senang approve? Senang approve beli rumah, loan baru ataupun refinance rumah yang sedia ada? Okey, dari segi kelulusan berkata adalah refinance. Okey ya, sebab refinance je lah awak existing, awak sudah ada rumah. Awak ada rumah, awak cadangkan rumah itu kepada bank. Okey, dari segi kelulusan mesti refinance yang senang. Berbanding dengan awak nak beli satu rumah yang baru. Betul? Okay, betul tak? Okey, tapi dari segi margin pinjaman. Yes.
mana tu yang tinggi aja. Okey. Mana satu yang tinggi? Yes, kalau berbanding dengan beli rumah atau refinance, for sure refinance akan lebih senang lulus daripada beli rumah baru. Dari segi point of view bank, jelah bank nampak awak sudah ada rumah dan awak cuma nak pinjam lebih banyak lagi, ambil cash keluar ataupun refinance, okey. Berbanding dengan seorang dia belum ada rumah lagi nak beli rumah yang baru, bank akan lebih susah sikit nak approve. Susah sikit nak approve beban Yes. rumah ni. Oh, ada permintaan daripada Didi Mr. T. Kesian pula soalan yang last. Okey. Mr. T, dia dapat kelulusan LPPSA untuk rumah subsale sebanyak 550k. Jadi kalau seseorang tu dapat kelulusan LPPSA untuk loan 550k for subsale, nak dibandingkan dengan personal loan 200k untuk bina rumah atas tanah kosong, mana lagi menguntungkan dan tak merugikan? Oh, soalan ini saya susah nak jawab lah benda ni. Mungkin Didi boleh contact terus personally Mr. T untuk jawab secara berdepan ataupun secara online lah. Ini mungkin ada melibatkan sedikit pengiraan dan sedikit latar belakang keuangan si penanya lah. Alright. So secara rangkumkan malam ni, so hampir 1 jam kita sembang property, hampir 1 jam kita sembang property. So kita nak rangkumkan, saya nak tahu apakah ramalan Mr. T tentang pasaran hartanah untuk bulan-bulan yang akan datang. Mungkin kita pecahkan untuk second half 2020 dan awal tahun 2021. Apa yang Mr. T ramalkan? Okay. Estimate lah. Okay, first thing interest lah. Interest kita mungkin akan turun lagi sekali ataupun 2 kali lah. Okay, pada mungkin paling cepat pun bulan Julai akan start turun lagi sekali. Okay, so untuk next year harga rumah kita boleh dapat lah. Sebenarnya kita boleh dapat harga lebih murah below market price. Okay, sekarang kita sudah boleh cari rumah yang jual below market price subsale. Below market price 10 sampai 20% adalah kita boleh dapat, boleh kata senang-senang dapat. 6 bulan yang kemudian ataupun tahun depan saya estimate kita akan dapat lebih banyak lagi rumah jual below market value, lebih dahsyat dengan harga dia mungkin 30% atau 40%. Tapi tak sampailah 70%. 70% turun. So saya punya nasihat bagi semua kawan adalah kena betul-betul ready lah. Ready for kita punya, tak kira apalah, ready for kita punya cash, keep kita punya cash. Pertama, kedua adalah kita punya profile mesti mau jaga. Jangan ada late payment, jangan ada hutang banyak. Actually ialah credit card hutang. Ketiga, kita kena ada cash dan ready for another peluang lah, another chance lah. Bila kita sudah ready profile kita, jaga cantik, kita confirm loan berlepas dan kita cash, okay, dua-dua kita punya weapon sudah ada. Bila nampak orang offer, ada agent offer property yang betul-betul harga cantik, terus beli. Terus kita beli. Jangan tunggu lagi. Beli. Sebab kita dah tahu kita punya financial eligibility pun okay, loan pun boleh lepas dengan kita punya personal profile. So anytime kita boleh. And then kita ada cash. Kita ada simpan cash untuk beli property. InsyaAllah benda tu akan memudahkan kita untuk melabur atau membeli rumah untuk duduk sendiri. Alright, so last soalan buat Mr. T. Apakah nasihat Mr. T pada orang ramai? Nasihat mengenai keuangan. Siapa-siapa yang mungkin yang nak jual rumah ataupun nak beli rumah ataupun berfikir-fikir untuk refinance rumah. So apa nasihat Mr. T dengan keadaan ekonomi, keadaan kesihatan kita, mungkin kita akan berlaku lagi second wave political punya problem. So bagaimana orang ramai, kita punya sahabat yang dekat dalam fanpage ni untuk menghadapi dari sektor strategi keuangannya? Berkata kita kena selalu ready lah. Kita kena selalu ready for peluang yang bagus. Okay? Peluang bagus, okay. Satu lagi ialah saya estimate maybe ada ramai orang akan kehilangan kerja pada beberapa bulan yang akan datang.
ataupun mungkin salary akan cut 10 to 20%. So kalau boleh part-time lah. Part-time untuk cari kerja lain. Betul lah, part-time lah. Tak kira lah Grab ke, apa-apa ke, agent ke, kena buat lah part-time lah. At least kalau company cut awak commission, awak salary 10 to 20%, awak kena cari balik lah lebih banyak. Jadi daripada tempat lain, buatlah agent ke, insurance, unit trust ke, property ke, macam-macam. Kerja kuat lah kena. Mungkin kadang-kadang kita tengok waktu PKP ni bagus. Sebenarnya ada satu aspek yang positif yang kalau kita nampak lihat kan. So ada banyak masa lagi untuk you mempelajari skill-skill terbaru kan. Untuk berfikir untuk buat the second job kan untuk waktu PKP ni. Alright, terima kasih Mr. T kerana dapat meluangkan masa dengan kakiproperty.com, tim kami. Alright, so mungkin untuk masa hadapan kita boleh panggil lagi Mr. T, kita buat live show sini kalau kita ada ramai-ramai lagi viewers yang nak berikan komen. Mungkin sebelum kita berakhir Mr. T, mungkin ada apa-apa offer yang Mr. T nak buat, siapa-siapa yang nak refinance ke apa ke, apa yang perlu diorang buat untuk mencapai Mr. T, untuk berkomunikasi dengan Mr. T. Boleh WhatsApp saya. PM saya, boleh PM, ada boleh email saya lah. Ada link itu, boleh email lah, boleh. Alright, so mungkin viewers boleh lihat dekat screen website Mr. T, iaitu kyt.my/refinance. So siapa-siapa yang berminat untuk refinance, so boleh masukkan nama, nombor telefon, email dan maklumat tambahan mengenai property. So just saya nak refinance, so Mr. T sendiri yang akan contact siapa-siapa yang nak refinance. So Mr. T akan tengok balik tujuan untuk you refinance, and then semak harga pasaran, buat pengiraan kos yang terlibat so that you berbaloi untuk buat, and then pengiraan aliran tunai peribadi dan juga semak profil kewangan. Itu Mr. T akan buat siapa-siapa yang nak refinance dengan Mr. T. Alright Mr. T, thank you very much. Okay. Thank you very much. Selamat beristirahat malam minggu. Sorry kacau. Okay. Alright. So terima kasih kepada penonton secara langsung daripada Kaki Property Official Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa untuk lain segmen. Mungkin kita akan buat lagi minggu depan dengan speaker yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay.